بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومهم في الدارين آمين. Bab tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau dalam kitab ini dia tulis sesuatu yang merosakkan sembahyang. Bab tentang sesuatu yang merosakkan ataupun membatalkan sembahyang. Yang pertama dalam kitab ini berkata-kata. Kita mesti cari, tak jumpa kita. Ada. Ini boleh. Berpaling dadanya daripada qiblat dengan sengaja atau dengan lupa, dan panjang masa berpalingnya daripada rukuknya. Berpaling dada daripada qiblat dengan sengaja. Jadi dada tu tak berpaling. Bila orang paling ni? Kadang-kadang orang paling masa bagi salam. Masa dia bagi salam, dia pusing kepala dia sekali dengan badan-badan. Itu membatalkan sembahyang. Masa kita bagi salam, kita hanya disunatkan memalingkan kepala kita. Tengkok kita pusing, badan kita kekal dalam menghadap, dada kita kekal dalam menghadap qiblat. Dengan sengaja atau dengan lupa dan panjang masa berpalingnya daripada rukuk. Masa kita paling itu lebih lama daripada kita rukuk sekadar tumaninah. Yang ke-13, memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Salam itu hanya pada terakhir setelah tasyahud akhir. Yang seterusnya, terbuka aurat. Bermula yang mu'tamadnya, jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyangnya semata-mata. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera dan tidak membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia, dan tiada berulang-ulang keduanya, maka tidak batal sembahyangnya. Kalaulah aurat kita terbuka dengan sebab angin tiup, kain kita terangkat, aurat kita terbuka, kita cepat-cepat tutup dengan segera dan tidak melakukan perbuatan yang banyak menutup. Sekali kita tutup dan tidak berulang-ulang, maka tidak batal sembahyangnya. Yang seterusnya, mengerjakan suatu yang batal, ia akan puasa, makan, minum dan sebagainya. Yang ke-16, melebih akan rukun fi'li dengan sengajanya. Melebih akan rukun perbuatan dengan sengaja. Dia melebihkan sujud, dia buat sujud 2 kali. Ada orang dia bertanya soalan, dia
duduk tasyahud akhir awal. Kemudian masa dia nak bangun ke rakaat yang berikutnya, dia tasyahud awal tu dia menghadap, yang dia menghala ke hadapan, dia tunduk, tekan lantai nak naik. Masa dia tunduk sampai dia kena ke lantai sebuah hukum. Jadi di situ nampak macam menambah sujud baru. Hukum dia tak boleh. Menambah perbuatan rukun fi'li, rukun perbuatan, menambah rukuk, menambah sujud, dilarang, boleh membatalkan sembahyang. Yang ke-17, berdehem-dehem. Berdehem ni batal. Yang ni banyak orang waktu masjid surau, kadang-kadang kita dengar orang berdehem. Berdehem tak batal, tapi sengaja berdehem batal. Sebab berdehem itu mengeluarkan 4 huruf, alif, ha, ya, mim, di, ehem, i, h, i, m, 4 huruf. Dalam kitab kata sekiranya mengeluarkan 2 huruf sahaja walaupun tidak memberi faham, membatalkan sembahyang. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Jadi berdehem ni dia tak boleh. Bila berdehem ni dibolehkan, satu keadaan sahaja, tu pun boleh dikatakan tak berlaku. Apabila seseorang tu nak baca Fatihah tak terkeluar suara melainkan kena berdehem, tak boleh baca melainkan kena berdehem. Bukan untuk menguatkan Fatihah. Fatihah wajib dibaca. Menguatkan Fatihah hukum dia sunat. Contoh dia sembahyang maghrib, isya, subuh. Kalau baca pelan pun sah, cuma makruh. Dia tak boleh baca terus, melainkan kena berdehem sikit baru boleh baca. Tu saja boleh. Tapi kalau dia boleh baca pelan, dia nak berdehem untuk menguatkan suara dia, itu tak boleh. Sebab menguatkan suara Fatihah hukum dia sunat. Berdehem untuk melakukan perkara sunat, hukum dia membatalkan sembahyang. Jadi sekadar ada dalam kitab Iqna' dan kitab fiqh, sekadar berdehem untuk membolehkan bacaan yang wajib yang tak boleh disebut dan tak boleh dibaca. Contohnya Fatihah dengan tasyahud akhir. Fatihah wajib, tasyahud akhir wajib. Tiba-tiba kita baca tak boleh sebut terus, melainkan kena berdehem sikit baru boleh sebut. Yang tu saja satu keadaan digunakan berdehem. Tapi sekadar ada dalam kitab, kita tak pernah jumpa orang yang tak boleh baca Fatihah dulu. Kita sebenarnya pun kita sedang Fatihah ni boleh baca, jarang jumpa orang dekat yang tak boleh sebut. Jadi ringkas ceritanya, berdehem ni jangan bagi bunyi, jangan bagi ada, kerana ia boleh membatalkan sembahyang kerana dia keluar lebih daripada 2 huruf. Berdehem satu. Yang kedua, tertawa, gelak. Senyum tak boleh, tak betul. Tapi kalau gelak ada bunyi suara, betul. Yang ketiga, menangis. Dengar qori tu baca sedap, bunyi macam Hindustan, dia riuh macam Hindustan. Dia menangis ketika kena sembahyang. Menangis macam Sayyidina Abu Bakar, dia bukan sengaja menangis, dia menangis. Dia tak boleh kawal. Tapi kalau kita tak menangis, kita gagah bagi menangis sehingga mengeluarkan huruf, bunyi, suara, batallah sembahyang. Apa dah? Berdehem, gelak, menangis. Senyum tak batal, menangis sampai keluar suara, batal. Atau berhembus dengan mulut, fa wa ha, hembus sampai bunyi suara, fa wa ha, 3 huruf, batal sembahyang. Sujud-sujud dekat ni di apa, daun di dahi, dia ambil turun, keluar pula, batal. Ada satu ambil buang dengan tangan sudah. Atau dengan hidung, dia ambil sampai bunyi suara, jika zahir 2 huruf pada sekalian itu. Jika keluar satu suara yang boleh yang jadi 2 huruf, kalau berdehem, ketawa, menangis, semua tu lebih pada 2 huruf, maka batallah sembahyang. Memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Rukun yang pendek ada 2. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk antara 2 sujud. Sekiranya i'tidal itu dipanjangkan sama dengan Fatihah ataupun lebih pada Fatihah, batal sembahyang. Sekiranya duduk di antara 2 sujud dipanjangkan sama dengan tasyahud
awal atau lebih pada tasyahud awal, dua pendapat, maka batallah sembahyangnya. Yang tidak tak boleh panjang lebih pada Fatihah. Satu yang boleh panjang ketika kita baca doa qunut. Yang tu ada pendapat ulama kata boleh. Makanya di Mekah yang tidak lebih setengah jam, sejam untuk baca doa qunut. Kalau tidak kerana doa qunut, tak boleh panjang yang tidak. Siapa yang panjangkan yang tidak sama dengan Fatihah, batal sembahyangnya. Jadi dua rukun itu adalah rukun yang pendek. Ulama membicarakan dalam bab sembahyang jemaah, bagi makmum yang muwafiq, yang takbiratul ihram mengiringi takbiratul imam, apabila imam rokok dia belum menghabiskan Fatihahnya, maka dia wajib menghabiskan Fatihahnya, dan dibenarkan lewat daripada imam sekadar 3 rukun yang panjang. Jadi rukun yang pertama rukuk, rukun yang kedua sujud yang pertama, rukun yang ketiga sujud yang kedua. Yang tidak dengan duduk antara dua sujud tak bilang, sebab dia 2 rukun yang pendek. Untuk imam rukuk kita tak habis Fatihah, sambung. Untuk imam yang tidak tak habis, sambung. Untuk imam sujud kita tak habis, sambung. Untuk imam duduk antara dua sujud kita tak habis, sambung lagi. Untuk imam sujud yang kedua kita tak habis, diberi 2 pilihan. Sama ada kita sujud terus, saat ini kita sambung 1 rakaat, ataupun kita niat mufaraqah, kita bawa Fatihah. Tetapi itu sekadar ada dalam kitab, tak ada orang baca Fatihah lambat mudah tu. Tu imam sujud kedua lu tak habis Fatihah ni baru. Cuma ulama kata kalau makmum tu muwafiq, sempat dengan imam, sama ada dengan surat imam baca cepat ataupun dia baca lambat, yang penting dia dibenarkan untuk lewat daripada imam selagi imam belum bangun daripada sujud yang kedua, maka dia boleh menghabiskan Fatihahnya. Biasanya kita itu imam yang tidak habis dah. Disebut dalam kitab, selagi tidak dilewatkan, selagi tidak melepasi 3 rukun yang panjang. Kenapa dibilang 3 rukun yang panjang? Kerana ada 2 rukun yang pendek yang tidak dibilang, iaitu yang tidak dengan duduk antara 2 sujud. 2 rukun yang pendek. Kenapa nama 2 rukun yang pendek? Kerana rukun itu tak boleh duduk lama. Siapa yang duduk panjang, maka batallah sembahyang. Lama mana panjang? Sekadar Fatihah untuk yang tidak, sekadar tasyahud untuk duduk antara 2 sujud. Jadi kita ulang lagi apa di catatan kita ni. Yang ke-19, terkemudian makmum daripada imamnya atau terdahulunya daripadanya. Banyaknya terkemudian makmum daripada imamnya atau terdahulunya daripadanya juga, dengan 2 rukun fi'li keduanya. Adanya lagi dengan keadaan uzur. Jadi terkemudian imam daripada imam tanpa uzur. Tanpa uzur maksudnya Fatihah dah habis, tapi dia saja duduk tunggu. Imam rukuk ada tunggu, imam tidak kata dia baca hak sunat. Dia kata aku nak baca qul huwallah, mayang zuhur, qul ya qul huwallah dia baca rakaat pertama qul ya qul huwallah. Imam rukuk dia lupa baca qul ya lagi. Fatihah dah habis, maka batal sembahyang. Kalau dia tak ada, kalau ada keuzuran dengan sebab dia lambat macam tadi, dia boleh sampai 3 rukun yang panjang. Tapi tak ada sebab keuzuran, sengaja nak baca, nak bagi lambat, tak mau ikut tu imam, maka batallah sembahyangnya kalau imam dah tidak, dia belum lagi rukuk. Ataupun mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Imam tu baca dua qiyam lagi, dia rukuk dulu. Imam tak rukuk ni, dia tidak terus, batal sembahyangnya. Kita lambat dengan tu imam ni, kopi dulu. Dia potong tu imam dah 2 rukun, imam tak buat. Berlaku lah dalam masyarakat kita jenis potong tu imam. Yang banyak dalam masyarakat kita serentak dengan tu imam, rukuk sekali, yang tidak sekali, sujud sekali. Itu banyak. Mendahului tu imam ni bagi orang yang tersilap. Kita rukuk Allahu Akbar, tu imam rukuk Allahu Akbar, kita rukuk Allahu Akbar. Lepas pada tu main orang belakang takbir takbiratul ihram, ataupun
ketika sujud, mana orang belakang Allahu Akbar, kita dengar kata suara tu imam, kita pun bangkit, kita tengok orang lain. Itu boleh jadi potong untuk imam. Di Sungai Petani, tahun lepas bulan Ramadan, sembahyang tarawih, ke imam tengah baca surah, kita orang main meracun tepi tu imam. Tepi mihrab di luar main meracun bentuk mata bakar. Tu imam terkejut, Allahu Akbar. Tu imam terkejut, takbir, makmum belakang rokok. Tu imam tak rokok, dia tengok qiyam tu. Maksud tu imam, aku sebut Allahu Akbar bukan masa nak rokok, tapi aku terkejut meracun. Meracun mata bunyi, tu imam Allahu Akbar, makmum belakang terkejut. Nak buat macam mana? Makmum potong tu imam ketika itu. Tu imam masih lagi qiyam. Orang hantar soalan bagi saya, tanya, macam mana jalan penyelesaian dia Ustaz? Apabila makmum mendahului imam dengan rokok terlebih dahulu, sedangkan imam belum lagi rokok, disebabkan imam sudah menyebut Allahu Akbar, tapi bukan kerana rokok, tapi kerana terkejut meracun. Saya jawab, berhenti semua, mengikan kawan meracun tu kata orang. Imam makmum meninggal, kacau, meracun tak ada tempat lain pimpin lebih tu imam. Kalau berlaku kepada kita tersilap langkah, kita terdahului imam macam masalah itu, makmum diberi dua pilihan. Orang yang potong untuk imam itu diberi dua pilihan. Pilihan pertama, dia tunggu tuan-tuan, itu imam rokok, dia serta nanti imam. Pilihan yang kedua, dia patah balik. Yang terbaik, patah balik, jangan tunggu. Dah tersilap potong untuk imam, patah balik, undur balik. Itu keadaan bagi orang yang tak sengaja. Tapi kalau sengaja, batal sembahyang. Jadi dia kata sini, mendahului imam dengan sengaja boleh membatalkan sembahyang. Yang seterusnya, mengiktiqad akan yang fardu itu dengan sunatnya. Dia berpegang dalam hati dia, Fatihah ni sunat, tasyahud akhir ni sunat, takbiratul ihram ni sunat, Allahu Akbar tu sunat. Ada orang takbiratul ihram mulut tak bergerak, takbir dalam hati dia. Sedangkan takbiratul ihram itu wajib dilafazkan dan wajib dengar di telinga kita. Sama dengan salam yang pertama, wajib dilafazkan dan wajib dengar di telinga kita. Sama dengan tasyahud awal, sama dengan tasyahud akhir, sama dengan Fatihah. Jadi bacaan-bacaan yang wajib di dalam sembahyang wajib dilafazkan dan wajib dengar di telinga kita. Tak boleh baca dalam hati, tak boleh baca sekadar mulut saja bergerak, suara tak bunyi. Jadi takbiratul ihram mesti lafaz sampai dengar telinga kita. Assalamualaikum warahmatullahi, mesti lafaz Assalamualaikum itu dengar di telinga kita. Kerana kedua-duanya itu merupakan rukun. Kalau kita tak tahu yang mana rukun, yang mana sunat, kita kira semua rukun. Mudah. Subhan rabbiyal a'la rukun ke sunat? Aku tak tahu, tapi aku anggap rukun. Jangan kita anggap yang fardu itu menjadi sunat. Kalau kita tahu, tak apa, kita bilang, kita bahagi, okey, rukun ada 13, sunat yang lain. Saya beli satu kitab baru ni, baca tak ada habis. Tajuk dia 500 perkara sunat dalam sembahyang menurut mazhab Syafi'i. Sekali sembahyang ada 500 sunat. Kita 15 tu tak ingat, tapi 500. Ada satu kitab karangan seorang ulama besar di negara Yaman, rahimahullah ta'ala. Jadi saya tengok, tak ada lagi kitab ni. Jumpa dalam kitab dalam Syarqawi ni ada kitab cerita ulama bilang sunat dalam sembahyang ada 500, tapi tak jumpa apa benda 500 tu. Tapi yang saya beli baru ni di Mekah, dia sebut satu persatu, nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 500 sunat-sunat dalam sembahyang. InsyaAllah kalau ada ruang saya nak terjebak, nak cetak untuk menjadi amalan kita. Kalau kita tak ikut semua pun. Mengiktiqad akan yang fardu itu dengan sunat. Jangan kita beriktiqad, berpegang dalam hati bahawasanya rukun itu sunat. Jangan kita anggap rukun itu sunat. Yang boleh anggap rukun sunat ni orang yang tak tahu beza yang mana rukun, yang mana sunat. Macam wuduk lah. Wuduk ada 6 rukun. Jangan kita kata salah satu dari 6 itu, hak wajib itu menjadi sunat. 6 rukun itu 4 diambil daripada Al-Quran, 2 diambil daripada hadis. Al-Quran basuh muka,
tangan di atas siku, sapu kepala, basuh kaki. Daripada hadis, niat dengan tertib. Sebab itu golongan anti hadis kata hadis tak boleh pakai. Kalau itu wuduk witau kata dia tak cukup. Sebab banyak amalan-amalan yang kena tengok hadis. Contoh dia semayang 5 waktu. Quran hanya abang dirikan semayang. Tapi nak semayang 5 waktu tu bila subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, semua tu kena ngaji hadis. Hadis lah yang mengajak nisab haul dalam bab zakat. Binatang-binatang yang kena zakat, binatang-binatang yang tak kena zakat, binatang yang boleh dimakan, binatang yang tak boleh dimakan, semua tu kena belajar hadis. Dalam hadis Al-Quran kadang-kadang tak sebut hukum makan binatang yang bertaring macam harimau, haram. Siapa abang? Hadis. Kalau mengaji Quran saja tak jumpa. Jangan ada orang ajak makan kenuri, jom rumah aku makan kenuri. Kenuri apa? Aku masak sup harimau. Macam apa hang boleh harimau? Harimau makan pak menakan aku makan dia balik. Pak menakan aku masuk hutan, dia makan. Aku tangkap tembak dia, makan dia balik. Macam apa hang makan harimau? Kan harimau haram. Tak ada. Buka Quran tak jumpa apa. Dalam Quran tak sebut harimau haram. Harimau haram dalam hadis. Kulli dinabin, setiap binatang yang bertaring itu haram. Jadi begitu juga dalam bab wudu, ada yang ditentukan kefarduan dia oleh Quran, ditentukan oleh hadis. Jadi rukun wudu ada 6, 4 Quran abang, 2 hadis abang. Dalam kitab bab semayang kita, rukun kita ada 13. 13 tu sebahagian besar ulama bilang begitu. Ada ulama bilang 14, ada ulama bilang 17, 18, 20 macam-macam. Tapi yang kebanyakan kita belajar rukun semayang ada 13. Jangan kita menganggap salah satu daripada 13 itu sunat. Mesti kata 13 itu wajib. Kalau kita tak tahu beza, kira semua wajib. Hantar rukun semayang ada apa? Tak tahu, tak ingat. Luang semayang lah, aku kira semua wajib lah. Luang hati tak pun wajib, Tuhan Nabi Allah wajib. Bagi orang yang terlalu tak tahu, silakan. Jangan ditukar kali sunat menjadi wajib, wajib menjadi sunat. Mengiktirkan akan yang fardu itu dengan sunatnya. Yang ke-21, murtad, berlindung kita dengan Allah daripadanya. Kita dah habis belajar tentang 21 perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Dalam kitab ni dia buat ringkas sangat. Batal sembahyang itu apabila meninggalkan salah satu daripada syarat sembahyang, iaitu yang pertama bersih daripada hadas. Dalam sembahyang dia ada hadas kecil, hadas besar, dia tidak bersihkan, maka batallah sembahyangnya. Hadas kecil ini diangkat dengan wuduk, hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Tapi ada ketika-ketika tertentu seseorang itu tidak boleh mengangkat hadas kecil, bahkan haram hukumnya. Haram kita berwuduk dalam keadaan tertentu. Macam puasa. Puasa ada ketika wajib, ada ketika haram. Bilakah puasa itu wajib? Puasa Ramadan. Bilakah puasa itu haram? Puasa hari raya. Hari raya tu hajin puasa tak? Mana boleh, dosa. Kalau makan tak apa, tapi jangan niat puasa. Nikah ada ketika wajib, ada ketika sunat, ada ketika harus, ada ketika haram, ada ketika makruh. Nikah ada 5 hukum. Dengan kita pukul semua dibicarakan dalam kitab nikah. Jadi wuduk pun sama. Ada wuduk sunat, ada wuduk wajib, ada wuduk haram. Bilakah wuduk itu menjadi sunat? Contohnya berwuduk untuk mengaji, untuk mengajar macam kita sekarang. Lalu ni kita mengaji, kita mengajar, duduk dalam majlis ilmu. Kita nak ambil wuduk, tak wajib, sunat saja. Ambil dapat pahala, tak ambil tak berdosa. Bilakah wuduk menjadi wajib? Saat ni namanya maghrib ni, tak sah sembahyang maghrib melainkan dengan ada wuduk. Maka wuduk yang hukum dia sunat bertukar menjadi wajib. Bilakah wuduk itu menjadi haram? Apabila seorang perempuan didatangi haid
ataupun nifas, haram dia berwuduk. Menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana wuduk itu satu ibadat dan dia mengangkat hadas. Hadas tak terangkat bagi perempuan dalam keadaan haid dan nifas. Dalam kitab Mu'tamad ada, dan dalam Luar Masalik ada sebut, perempuan dalam keadaan haid diharamkan berwuduk. Kadang-kadang seorang perempuan tu dia kata, saya tiap-tiap kali nak tidur ambil air semayang. Dan bagus kalau kita tidur ambil air semayang. Nak amal payah, tahu nak mengaji mudah. Orang habang sepatah kan, malam ni nak tidur ambil air semayang dulu. Semua orang dengar boleh faham, sebab air semayang semua kita hafal. Cuma nak pergi ambil air semayang tu susah. Kalau kita gagah pergi ambil pun, dalam perjalanan balik ke tempat tidur, kentut kau jalan. Naik atas tilam, kentut lagi. Lepas tu, patah balik lah. Kelebihan tidur dalam keadaan berwuduk didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir li'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunkan dosa dia, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwuduk. Satu. Yang kedua, doa dia mustajab bila dia jaga. Siapa yang tidur dalam keadaan berwuduk, bila dia masih tidur, tak kira pukul berapa pagi, pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, dia baca doa Allah makbul. Sama ada dia baca terus atau dia baca lepas semayang. Allah janji dalam sebuah hadis, Nabi SAW janji, siapa yang tidur dalam berwuduk, tustajabu da'watuhu, dimakbulkan permohonan dia. Lam yata'arra fi sa'atin min al-lail, dia tak terjaga dalam satu saat daripada malam, melainkan Allah akan memberikan memustajabkan doa dia. Jadi kita dapat doa daripada malaikat, kita dapat tawaran doa mustajab kalau kita tidur agak berwuduk. Sebahagian kita kata mudah-mudahan dapat mimpi yang baik. Cuma nak amal payah. Nak amal tak dapat tahu kita dengan Allah. Bila kita buat, dapat pahala sunat. Kita buat, tak dapat apa. Ada orang menjadi kebiasaan dan nak tidur wuduk, nak tidur wuduk, nak tidur wuduk, lelaki dan perempuan. Tiba-tiba datang keadaan haid, dia tak boleh ambil wuduk. Maka kalaulah datang haid, dia tak boleh ambil wuduk, kalau sebelum tu dia rajin ambil, dia dapat pahala macam dia berwuduk. Berdasarkan kepada hadis yang berbunyi, idza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seseorang hamba itu sakit atau bermusafir, dituliskan pahala sebagaimana yang dilakukan ketika bermukim dan ketika sihat. Ketika sihat dan ketika bermukim. Masa kita sihat, kita rajin berwuduk sebelum tidur. Masa kita uzur tak boleh ambil wuduk, kita dapat pahala. Orang perempuan main bulan Ramadan, dia hanya boleh puasa 23 hari, 7 hari lagi dia uzur, dia dapat pahala puasa 30 hari. Walaupun dia hanya puasa 23 hari kerana 7 hari tadi, dia dilarang. Kalau dia niat, kalau sihat, kalau tak ada keuzuran, dia nak puasa 30 hari. Maka orang perempuan bulan Ramadan puasa 20 hari lebih, tapi dapat pahala macam orang lelaki 30 hari. Dia tak boleh bersedih dengan sebab puasa tak cukup. Begitu juga orang pergi umrah. Ada orang perempuan pergi umrah, habis duit 5-6 ribu sampai hampir Mekah, tak boleh masuk, tak boleh buat ibadat dengan sebab dia tanya haid, dia sedih, tak boleh masuk Masjidil Haram. Jangan sedih, dia dapat pahala macam masuk Masjidil Haram. Berdasarkan kepada hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-ikhlas, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-'udru. Sesungguhnya di Madinah ada sekumpulan manusia di mana kamu tidak melintasi suatu lembah, kamu tidak melalui suatu jalan, dan kamu tidak mengharungi suatu lembah, melainkan mereka bersamamu, mereka dihalang oleh keuzuran. Ada sahabat tidur di Madinah tapi dapat pahala macam kita berperang. Nabi SAW sebut kepada para sahabat. Sebab apa? Sebab dia beruzur, dia berniat, kalau sihat dia berniat berperang sama. Daripada hadis itulah maka muncul fatwa ulama yang menyatakan, sekiranya seseorang itu menjadi kebiasaan dia buat sesuatu kebaikan, tiba-tiba dia terhalang dengan sebab keuzuran, dengan sebab kesakitan dan sebagainya, dia dapat pahala macam yang dilakukan. Jadi sebahagian dia tak sebut orang perempuan dalam keadaan haid tak boleh berwuduk. Kalau dia nak ambil juga, jangan niat wuduk sekadar menyejukkan anggota muka tangan dia, jangan niat wuduk, tak boleh menurut mazhab Syafi'i.
Jadi syarat sah yang pertama semayang bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita semayang jemaah, ini dalam kitab Syuah Nazair, tu imam tak ada ayat semayang, kita makmum ada ayat semayang. Habis semayang, imam bagi salam, kita pun bagi salam, imam buat pengumuman, saya jadi imam, jadi terus ambil wuduk. Yang tu ulama kata makmum tak perlu ulang, tu imam seorang perlu ulang seorang-seorang dia. Pilih semayang ni semayang. Kerana kita sewaktu kita semayang tadi, kita zon, kita 99% kita agak tu imam ada wuduk, tiba-tiba tak ada, lalu zon kita sudah dipakai masa tu, sangkaan kita dalam bab tu dibenarkan. Sama ada hadas tu hadas kecil hadas besar. Dia kata aku tak mandi junub tadi, memang subuh, tak faham, dia mandi seorang-seorang, tak faham, kami tak mahu. Yang tu dia bahas dalam kitab La Ibrata Bidzanni al-Bayyin khata'u. Berbeza dengan bab puasa. Puasa kalau kita tersilap pergi makan sahur setelah masuk waktu subuh, kita kena qada balik, walaupun kita pakai agak dengan sahur. Kita tersilap buka puasa sebelum waktu maghrib, kita kena qada balik, walaupun kita agak dah masuk maghrib. Itu dibicarakan dalam bab puasa. Siapa yang makan sahur ketika fajar sudah menyingsing, masuk subuh dah duduk gagah makan lagi, maka dia kena qada puasa dia tak. Siapa yang silap dengar dia bang terus makan, rupanya bang Kuala Lumpur, anak dia tukang siaran, dia rasa dah kedai FM, rupanya era dengan letak muzik terkini. Ada orang radio yang nama tak dengar Sinar FM, silap 5 minit lagi nak masuk maghrib, dia duduk makan dah, makan habis makan orang abang, ataupun tengah makan semulut orang abang tu bang Kuala Lumpur, bukan bang Lostar. Apa dia nak buat? Wajib dia berhenti makan. Jangan dia kata makan dah apa habis 5 minit ni dah telan dia memang nak kena potong, tak, dia kena berhenti. Sekejap bang maghrib kedah, dia makan habis, dia tak boleh makan terus kerana dia tahu dia silap dan dia wajib qada. Dan ini pernah terjadi, belah Lostar terjadi. Dia pun nak kata cikgu sekolah buat perhimpunan buka puasa, majlis buka puasa beramai-ramai di hotel apa Lostar. Lepas tu dia buat pengumuman boleh makan dah, rupanya bang Kuala Lumpur, satu rombongan tu makan awal. Lepas tu nak bang lagi, oh hari ni bawa Kedah. Yang tu kena qada balik, kerana tidak dikira zon sangkaan yang jelas ianya salah. La ibrata bidzanni al-bayyin khata'uhu, tidak dikira zon yang jelas ianya salah. Bersih daripada hadas, bersih daripada najis pada pakaian, tubuh badan dan tempat. 3. Kalau najis 3. Bersih pada pakaian kita jangan kena najis, tubuh badan kita jangan kena najis, tempat kita semayang jangan kena najis. Kalau ada najis betul dengan dada kita, tak kena kita, makruh. Kita sujud, dada kita betul dengan najis tapi tak sentuh, makruh. Tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, tidak masuk waktu. Sekiranya luput salah satu daripada syarat itu, maka tidak sah dan batal sembahyang itu. Meninggalkan salah satu rukun, jelas. Berbicara, melakukan perbuatan dan gerakan dalam sembahyang yang boleh membatalkan sembahyang, makan dan minum dan sembahyang. Pergerakan dalam mazhab Syafi'i kita, tak boleh melakukan satu perbuatan itu 3 kali berturut-turut. Kalau tak berturut-turut, boleh banyak kali pun, seperti kita melangkah ke depan. Kalau tak berturut-turut 3 kali, boleh. Kadang-kadang orang sembahyang dia pegang Quran, dia nak buka Quran nak baca, tengok sebab dia tak hafal sujud sejadah, dia nak baca ayat sejadah, dia buka Quran. Jangan sampai dia buka Quran itu 3 kali berturut-turut.
pegang Quran ambil, pegang buka, cari pula tak jumpa pusing sana pusing sini, yang tu batal semayang. Jadi kalau dia nak jadi imam, dia tanda siap-siap buah dalam pakit, pegang, angkat, buka, baca. 3 perbuatan tu jangan berturut-turut, biar ada senang sikit. Mana dalil dia? Orang Wahabi kata mana ada dalil, dia buat seluruh lambat tu jadi robot. Ada orang yang fahaman tak pegang mazhab, dia poli orang mazhab Syafi'i. Ulama kita jawab, dalil yang digunakan oleh kita kadang-kadang daripada Quran, kadang-kadang daripada hadis, kadang-kadang daripada ijma', kadang-kadang daripada qiyas, kadang-kadang daripada huruf. Huruf tu maksudnya adat. Jangan kita tertipu dengan mereka yang menyatakan kita hanya pegang Quran hadis, lain tak orang pakai. Kalau ada orang kata begitu, tanya dia, darah haid paling banyak berapa hari? Paling sikit berapa hari? Biasa berapa hari? Kalau dia jawab macam kita juga, kita tanya dia, ambil dalam Quran hadis mana? Tak jumpa. Yang tu difatwakan menurut kajian ulama, istiqra', mengikut adat kebiasaan. Pada masa tu digunakan adat. Imam Syafi'i tanya adat orang Arab pada masa tu, paling kurang sehari semalam, banyak 15 hari 15 malam, biasanya 6 hari 7 hari 8 hari. Maka difatwakan paling banyak 15 hari 15 malam. Oh, ada hadis kata paling banyak 10 hari. Hadis tu hadis dhaif, hadis lemah, dipegang oleh mazhab lain, tidak dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi kadang-kadang nak kena tahu juga alasan kita jangan mempelekehkan ulama-ulama kita, kerana mereka ada kajian tersendiri. Mana uruf kamu ambil, mana wahai ulama Syafi'iyah? Daripada Quran. Quran kata wa'mur bil 'urfi wa khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah, berikan kemaafan. Wa'mur bil 'urfi, sebahagian ulama mentafsirkan wa'mur bil 'adah. Dapat pertama wa'mur bil 'urfi bil ma'ruf, dapat kedua bil 'adah. Dibicarakan dalam kitab Qawaid Fiqhiyah. Jadi kesimpulannya, dalam bab membatalkan ayat semayang itu boleh batal. Semayang itu boleh batal apabila 3 pergerakan berturut-turut itu ditentukan oleh uruf, oleh adat yang difatwakan oleh para ulama. Dan adat merupakan sumber hukum berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi bukan semua nak ambil dari Quran hadis, kadang-kadang kefahaman daripada Quran dan hadis. Contoh tendang pak, tumbuk mak, perajang ayah, ada dalam Quran hadis. Dalam Quran kata diharamkan tumbuk pak, tak ada. Itu boleh tumbuk pak kita, minta duit tadi kita perajang pak kita. Orang perajang pak mana ada dalam Quran yang mengharamkan perajang pak? Baca 30 juz tak jumpa. Tapi bila tanya ulama kata haram perajang pak, haram tumbuk pak. Mana dalil kamu wahai para ulama? Mana ayat Quran kata tak boleh terajang pokok? Tak ada. Lepas tu dalil kami ayat Quran kata wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada mak ayah kamu uff. Uff dengan makna atadajjaru, aku bosan. Lalu ulama kata secara kiasnya, bila menyatakan kepada mak itu sudah tak boleh, tendang mak lagi tak boleh. Menyakitkan hati. Kalau tendang, 2 sakit. Sakit hati, sakit tempat kena tendang. Menyakitkan hati sudah haram, menyakitkan tempat kena tendang dengan hati lagi-lagi haram. Itu secara kias. Kias aulawi, kias yang lebih utama. Jadi atas dasar itu, ulama kita memberikan hukuman kadang-kadang secara lafaz ayat Quran, lafaz hadis, kadang-kadang kefahaman di sebalik Quran dan hadis. Yang tu tak ada kepada kita orang awam. Orang biasa tak ada. Yang tu hanya ada kepada ulama-ulama yang Allah beri akal yang bijak, baca Quran boleh faham hukum di sebaliknya, baca hadis faham hukum di sebaliknya. Jangan kita pelekeh apa yang ulama buat, kerana mereka hampir dengan Allah dengan sebab ibadat mereka tinggi. Kita ibadat di dalam pegang Quran tak apa yang mereka Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran 30 juz. Kita Quran tak apa, pelekeh Imam Syafi'i, pelekeh Imam Ghazali yang kan Ihya, Imam Ghazali 5 jilid kan Ihya, kita Ihya tak boleh baca pun tak betul.
kita menyalahkan orang yang ulama. Itu ada sikap sebahagian daripada manusia dalam masyarakat kita. Dia merasa dia lebih tinggi daripada ulama-ulama besar, akhirnya dia kritik apa yang dilakukan oleh ulama. Antaranya yang mereka kritik masalah batal sembahyang dengan sebab 3 pergerakan berturut-turut. Mai tak malam ni 3 pergerakan berturut-turut. Buka dalam qawaid fiqhiyah dia kata bab al-adah, adat muhakkam, adat menjadi sumber hukum. Dan adat orang Arab bila perbuatan itu 3 berturut-turut maka dianggap membatalkan sembahyang. Itu di antara yang disebutkan makan dan minum dan sebagainya. Itu sebahagian daripada yang disebutkan berkenaan dengan perkara membatalkan sembahyang. Jadi menyebut, bercakap ataupun berdehem membatalkan sembahyang. Melakukan perbuatan 3 kali berturut-turut walaupun lupa, batal sembahyang. 1 kali saja tapi perbuatan yang agak keras seperti melompat, kita duduk soh kedua, lepas tu soh pertama batal, lompat terus duduk soh depan, batal yang tu walaupun sekali. Makan ada pendapat kata kalau sikit tak batalkan, tapi dah selalu makan lah. Habis buat perkara membatalkan sembahyang. Kita buat misalnya sembahyang fardu 5 waktu, dia nak turun, dia muncul. Ada soalan? Dan kalau kita nak ambil sekadar, bukan niat wuduk, sekadar tak payah nak ambil wuduk. Maksudnya tak disunatkan ambil wuduk, tapi dia nak sekadar nak basuh muka, nak basuh kaki sekadar tanpa niat wuduk tak apa. Tapi dia tak ada ambil wuduk dan dia tak ada tidur dalam keadaan berwuduk. Karena perempuan dalam keadaan haid 7 hari, dalam keadaan haid 7 hari tak dibenarkan berwuduk. Sekadar kalau nak mandi, sekadar mandi, sekadar basuh muka macam biasa, tapi bukan saja aku berwuduk. Kenapa? Kerana dia bertentangan dengan wuduk itu sendiri. Wuduk untuk membersihkan, tiba-tiba untuk mengangkat hadas, tapi hadas tak terangkat dengan sebab perkara membatalkan wuduk ada di situ. Kita belajar dalam perkara membatalkan wuduk, keluar sesuatu daripada depan dan belakang. Jadi selama mana keluar, maka tak boleh ambil wuduk. Kalau ambil wuduk, dia tak ada wuduk. Macam orang lelaki sambil wuduk sambil buang air kecil, kata ya, sambil ambil wajah sembahyang, sambil kentut umpamanya, maka wuduk tu tak ada. Dengan sebab masa dia wuduk tu, masa tu dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk dengan arti keluar sesuatu daripada depan ataupun belakang. Sama dengan bab haid tadi. Perempuan ketika berwuduk tak boleh ambil, ketika haid tak boleh ambil wuduk kerana dia wuduk tak akan terangkat, hadas kecil tak akan terangkat dengan sebab hadas dia berterusan. Yang dibolehkan wuduk tu hanya bab istihadah, bab sifat dan sebagainya. Jadi seorang perempuan yang biasa nak tidur ambil wuduk, tiba-tiba datang haid, maka dia tak perlu ambil wuduk, dia tidur macam saja. Oh, dia kata saya biasa ambil, saya nak basuh muka saja boleh, tapi niat wuduk ketika basuh muka tak boleh. Dia kata saya dulu basuh muka, tangan sampai siku, basuh sebagai untuk menyejukkan anggota itu saja, tapi niat wuduk tak boleh dengan sebab wuduk terlarang dan hukum dia haram ketika dalam keadaan haid. Nifas pun sama. Perempuan yang melahirkan, dia nifas dia 40 hari tak boleh wuduk, boleh niat wuduk. Maksudnya tak boleh niat wuduk. Kalau dia nak basuh juga anggota-anggota wuduk hanya sekadar menyejukkan anggota itu, silakan. Tapi dia tak jadi ibadat dan dia tak jadi wuduk, kerana wuduk tak terjadi ketika perempuan dalam keadaan nifas. Macam kita masuk masjid lah, kita masuk masjid dengan niat i'tikaf, jadi i'tikaf. Tak niat i'tikaf, jadi berehat saja, sama-sama tidur. Masuk kau ni tidur 4 jam, kau ni tidur 4 jam. Tapi hak pertama niat i'tikaf, jadi ibadat. Hak kedua niat nak berehat saja, tak jadi ibadat, jadi adat. Jadi kalau kita basuh muka dalam keadaan berwuduk,
Walaupun kita nak wuduk, dia tak jadi ibadat, karena ibadat ketika itu tidak dibolehkan untuk berwuduk. Dalam kitab Anwarul Masalib ada, dalam kitab Mu'tamad ada, yang melarang perempuan dalam keadaan haid dan nifas berniat wuduk atau mengambil wuduk. Ada? Tak ada soalan. Ada satu kitab lah. Kitab dia edarkan nama kitab Urut Al-Masail wa Usul Masail. Kena beritahu. Masya Allah. Barang siapa dan muka nakit akan terkejut dulu. Dia. Dan sesuatu yang boleh terbalik ini seperti diletakkan dalam plastik atau dibalut dengan timah dan diletakkan di atas nasi mati di bawah kapan diletakkan ajar kepada azab siksa kubur. Kerana nakit akan terkejut di rumahnya ada perbuatan sebenarnya subhana man huwa bil jalalati mutawahhida wa bil tauhid ma'rufa وبالمعروف موصوفا وبالصدق على لسان كل قائل ربنا وبالتوبة للعالم قائلا بالقائل العالم جبار الجبال عليما حكيما بالعلم والحكم رؤوفا رحيما سبحانه وعما يقولون سبحانه وعما القائل الشرع السماوات والارض. Nanti saya kena tengok dia ni, saya kena cek dalam Sunan Tirmizi ada ke tak ada. Masih ada kamus hadis, saya kena tengok tu sebab ni kurang pasti. Dan ada kesalahan barih dia, satu dua tempat yang tak betul dia punya tulisannya. Syekh Jamal Al-Hasyiah, kitab ni semua saya ada ni, Sunan Tirmizi ada, Hasyiah Jamal pun ada. Nanti saya boleh tengok lebih pasti, insyaAllah akan datang saya jawab. Dua-dua kitab ni saya ada di rumah, insyaAllah. Allahu'alam. Tapi ya? Ya. Ada masalah macam memang takbir ada beberapa bilik sebab takbir tu dia sudah sebagai hafiz. Dia bukan dia kira masalah, dia kira kadar dia mengiringi imam bila takbir tu memuatkan untuk dia baca Fatihah, maka dia muafiq. Kadar sebelum imam rukuk, setelah dia takbir hingga imam rukuk tu ada kadar untuk memuatkan dia baca Fatihah dengan kadar yang sederhana, maka dia muafiq. Kalau tak cukup kadar itu, dia masbuk. Dan masbuk dia hanya boleh baca yang wajib dan sekadar yang disempat saja. Auzubillah dengan baca dah. Contohnya kita main dengan Zuhur Asar lewat, kita baca bismillah terus, alhamdulillah, lepas imam rukuk terus. Baki dia tak perlu. Makmum masbuk ni dia tak boleh baca yang sunat, kecuali satu keadaan dia boleh baca sunat. Ketika dia zon, dia baca yang sunat akan menyebabkan Fatihah dia tetap boleh habis. Dia bilang selalunya bagi yang orang yang tahu tu imam ni jenis baca panjang, seperti baca subuh pagi Jumaat, imam akan baca alif lam mim sajadah. Tatajafa junubuhum semua, dia kata aku main tam tatajafa junubuhum. Kalau aku baca Fatihah masa masih lagi panjang, akhirnya dia baca doa iftitah. Dia imam baca alif lam mim tanzilul kitab, dia terus baca doa iftitah, dia baca auzubillah, dia baca Fatihah. Semua tu sempat, yang tu boleh. Makmum yang zon kata dia sempat baca Fatihah sampai habis walaupun dia datang lewat, dengan sebab imam akan membaca surah yang panjang. Imam satu rakaat surah Yasin tu surah Baqarah tu, itu imam baca panjang. Ketika itu dia boleh baca iftitah dan auzubillah. Tapi kalau kita datang tak ada imam ni inna a'tayna ya, jangan dia baca doa iftitahnya macam auzubillah, terus baca bismillah. Dekat mana sempat, dekat tu saja. Jadi had minit itu tak disebut, cuma kadar kita boleh menghabiskan Fatihah, maka kita muafiq. Kalau tak ada kadar tu, kita masbuk. Ya.
Yang tu kita zon agak serong, agak tu kalau kita zon lagi pun kita tak pasti macam kita lah ni ya, kita lah ni. Tu yang ni reblat agak bukan pasti boleh jadi ke kanan ataupun kiri. Cuma kita zon tu dengan sebab arah tu memang dia dikaji sebelum ni, memang arah ni yang pasti betul kita duduk depan Kaabah, betul dia ada di dalam Kaabah. Tu seorang tengok yakin. Tapi tak lain semua zon. Lama ni zon. Jadi sekadar zon sudah cukup. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa ala wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.